Kita akan terus ke satu institusi yang sudah lama sebenarnya wujud di Malaysia ini dan merupakan antara institusi yang membantu orang ramai dari segi ekonomi dan pendapatan harian menyambut ulang tahun yang ke-15 sebenarnya. Hari Koperasi Negara 2016. Kembali lagi kita bersama dengan Dr. Nur Zari Hamad yang merupakan pengerusi eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami, Doktor. Terima kasih kembali. Dan selamat datang. Kita mulakan dengan definisi apa sebenarnya itu koperasi sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada RTM kerana menjemput Suruhanjaya Koperasi Malaysia untuk bersiaran pada hari ini untuk bersama-sama kita wawarkan tentang sambutan Hari Koperasi Negara 2016 yang akan kita mulakan di peringkat wilayah persekutuan pada 21 hari bulan Julai nanti. Dari segi prinsipnya, untuk menjawab soalan yang dikemukakan, dari segi prinsipnya, koperasi ini adalah merupakan satu entiti yang diasas kepada komuniti, di mana setiap ahlinya seharusnya berperanan untuk membangun koperasi tersebut, menyumbang kepada koperasi tersebut dari segi modalnya dan sama-sama membangunkan koperasi tersebut. Sebab itulah kita kata koperasi ini adalah merupakan suatu community based entity yang mana ahli-ahli dan pengurusan harus bersama-sama bekerjasama untuk membangunkan koperasi tersebut. Ia agak berbeza sedikit dengan entiti perniagaan yang lain. Kalau dari sudut kewujudannya, koperasi di Malaysia telah berwujud sejak tahun 1922 lagi, 94 tahun yang lalu. Dan semenjak itu koperasi telah pun membangun dengan begitu pesat dan sehingga kini kita telah pun mempunyai sebanyak lebih kurang 13,000 koperasi di Malaysia. Wow. Saya rasa di luar jangkaan kita sebenarnya berapa jumlah bilangan koperasi secara keseluruhan dan dengan sebab itu Hari Koperasi ini sudah pun langsung selama 15 kali dan ini akan berlangsung kali yang ke-16. Apakah sebenarnya agenda sambutan Hari Koperasi ini? Pada tahun-tahun sebelum ini koperasi kita sambut peringkat nasional sahaja. Tapi untuk tahun 2016 kita anjurkan koperasi di peringkat negeri supaya setiap koperasi yang ada di peringkat negeri itu boleh mempamerkan produk-produk mereka serta mewawarkan tentang aktiviti koperasi di peringkat negeri. Dengan kaedah ini kita mengharapkan capaian outreach koperasi itu akan lebih menyeluruh, lebih meluas lagi. Dari segi tujuan Hari Koperasi Negara yang kita sambut, tujuan pertama adalah untuk mengiktiraf kedudukan koperasi itu sendiri. Sebenarnya saya nyatakan tadi, ia telah pun berada di bumi Malaysia ini sejak 94 tahun yang lalu. Tiba masanya untuk kita memberi pengiktirafan dengan melonjakkan koperasi ini menjadi satu entiti perniagaan yang boleh memberi impak yang besar kepada ekonomi dan sosial masyarakat Malaysia itu sendiri. Dari segi yang objektif yang kedua adalah untuk kita mempromosikan produk-produk oleh koperasi itu sendiri. Sekarang ini terdapat koperasi yang telah pun menceburi bidang-bidang yang berimpak tinggi seperti hospital, hotel dan sebagainya, serta perkhidmatan-perkhidmatan lain. Jadi justru itu kita mengharapkan dengan Hari Koperasi yang kita adakan pada tahun ini, orang ramai akan lebih melihat akan perkembangan koperasi itu sendiri. Objektif ketiga yang mengapa kita adakan Hari Koperasi Negara ini adalah untuk membolehkan ahli-ahli koperasi itu sendiri, koperator itu sendiri untuk berinteraksi dengan satu perniagaan yang lain yang bukan daripada koperasi, supaya daripada pertemuan-pertemuan tersebut, perbincangan-perbincangan tersebut, ia akan mendapat bertukar-tukar pandangan, idea yang akhirnya akan memberi impak positif pada pembangunan koperasi itu sendiri. Itulah sebenarnya harapan kita daripada penganjuran Hari Koperasi Negara itu sendiri. Slogan untuk sambutan Hari Koperasi pada tahun ini seolah-olah dipinjam daripada The Three Musketeers. Satu untuk semua, semua untuk satu. Mengapa slogan ini dipilih? Ini kalau kita asaskan kepada prinsip yang saya nyatakan tadi, ia adalah merupakan pasal komuniti. Oleh itu, setiap komuniti, semua ahli masyarakat komuniti atau ahli koperasi itu harus menjurus kepada satu koperasi. Dan satu koperasi itu harus membantu kepada semua ahli-ahli yang
bernaung di bawah koperasi itu sendiri. Ini agak simple. Satu untuk satu untuk semua. Semua ahli-ahli harus menjurus kepada koperasi yang satu. Koperasi yang satu itu harus membantu ahli-ahlinya yang lain. Itu yang kita harapkan. Ini kita nak cuba rungkai sedikit mungkin permasalahan yang wujud di dalam koperasi. Ada antara koperasi yang tidak begitu berjaya di dalam Malaysia. Apa mungkin tujuannya? Kita menyedari ada koperasi yang berjaya, yang asetnya ratusan juta ringgit, malah ada yang bilion pun. Tapi ada koperasi yang kita katakan masih lagi perlu dibimbing, dipimpin untuk menjadi koperasi yang berjaya. Kita menyadari satu antara isu ialah dari segi pengurusan koperasi itu sendiri. Justru itu apa yang kita lakukan ialah kita mempunyai Maktab Koperasi Malaysia yang menganjurkan kursus-kursus serta latihan-latihan untuk kita bangunkan koperasi tersebut. Sementara itu di pihak kementerian sendiri, di pihak Kementerian KK serta SKM yang Koperasi Malaysia, kita mempunyai bantuan-bantuan yang kita boleh berikan kepada koperasi tersebut. Sama ada bantuan dari segi pinjaman dan juga bantuan dari segi khidmat nasihat. Untuk kita sama-sama memperkemaskan lagi, membantu koperasi ini dari segi pengurusan, kepimpinan serta keuangan untuk mereka bergerak daripada satu tahap ke satu tahap yang lebih tinggi. Itu ya harapan kita. Kemudian di akhirnya nanti apa yang kita harapkan adalah koperasi ini mampu menjadi satu entiti yang setanding dengan entiti perniagaan yang besar yang boleh melonjakkan ekonomi dan sosial masyarakat Malaysia itu sendiri, ekonomi Malaysia itu sendiri. Doktor, jika tadi kita merungkai jumlah koperasi yang wujud di Malaysia 13,000 secara keseluruhan, bagaimana pula dengan minat rakyat Malaysia terhadap koperasi? Berapakah jumlah ahli sebenarnya dalam lingkungan berapa? Jumlah ahli daripada rekod yang kita ada adalah sekitar 7.5 juta ahli. Wow. Sebab itulah kita merasakan bahawa jumlah ini adalah suatu aset kepada Bank Koperasi itu sendiri. Sebenarnya kita boleh menggembelingkan aset tersebut, insya-Allah. Saya rasa koperasi dalam masa terdekat ini mampu menjadi satu entiti perniagaan yang boleh memberi impak yang sangat-sangat besar kepada ekonomi dan negara itu sendiri. Nampaknya Doktor, Hari Koperasi Negara ini sebenarnya suatu agenda ataupun hari yang dinanti-nantikan oleh lebih 7 juta ahli koperasi di seluruh Malaysia. Apakah antara pengisian KHKN nanti? Antara pengisian utama Hari Koperasi Negara yang kita sambut dekat negeri pada kali ini adalah seperti kita akan memberikan anugerah kepada tokoh pengguna dan kita akan juga mengiktiraf koperasi-koperasi yang berjaya untuk kita berikan penghargaan. Serta yang paling menarik antara semua itu adalah untuk kita mempamerkan produk-produk koperasi itu sendiri. Dan saya mengharapkan Hari Koperasi Negara ini bukanlah hanya hari untuk ahli-ahli koperasi, tapi hari untuk orang ramai datang dan melihat apakah perkhidmatan-perkhidmatan atau barangan yang ada di koperasi itu sendiri. Dan akhirnya boleh mendorong mereka yang belum lagi menjadi ahli koperasi menjadi ahli koperasi dan turut menyumbang kepada pembangunan koperasi itu sendiri. Saya amat positif. Sebenarnya kita mampu menjadikan satu panduan yang jelas, yang baik. Koperasi ini mampu kita gerakkan, amat berpotensi untuk menjadi penyumbang utama kepada ekonomi negara, insya-Allah. Dan kalau kita lihat visual yang sedang kita saksikan ketika ini, aktiviti koperasi itu menjangkau keseluruhan sfera ekonomi yang wujud di Malaysia. Ada di dalam sektor pertanian, ada di dalam hartanah dan ada juga dalam barangan runcit. Jadi pelbagai sektor dipilih ini. Adakah doktor merasakan ada satu sektor yang lebih berjaya daripada sektor lain? Dari segi tumpuan kita ingin mereka berjaya dari semua sektor. Tapi mengikut keutamaan, contohnya pada masa ini kita cuba mengetengahkan isu kos sara hidup contohnya. Jadi kita menggalakkan koperasi terlibat dalam penyediaan apa yang kita namakan sebagai pusat pengedaran, distribution center, di mana mereka akan mengumpul produk-produk dari koperasi yang berdekatan untuk dijual kepada masyarakat. Itu ada dalam kes kos sara hidup. Dan juga kita merasakan bahawa sektor-sektor seperti food and beverage contohnya, sektor keuangan, sektor pertanian adalah bukan sektor-sektor yang boleh dijalankan oleh koperasi itu sendiri. Jadi amat berpotensi. Jadi doktor, menjelang sambutan
HKN nanti, apakah pesanan doktor kepada ahli dan juga yang ingin menjadi ahli koperasi di seluruh Malaysia? Kepada ahli koperasi, datanglah ramai-ramai ke sambutan Hari Koperasi Negara dan Perangkat Negeri, dan sekiranya ada pandangan, boleh ajukan pandangan, kemukakan pandangan untuk sama-sama kita majukan koperasi selaras dengan tema satu untuk semua, semua untuk satu. Dan kepada orang ramai yang belum lagi menjadi ahli, silalah bentuk koperasi sendiri atau mencari mana-mana koperasi yang ada di berdekatan, jadi ahli dan sumbangkanlah apa saja pandangan, idea dan sebagainya untuk pembangunan koperasi yang akhirnya akan memanfaatkan diri sendiri, masyarakat sekeliling serta negara itu sendiri, insyaAllah. Kita wawarkan sekali lagi doktor kepada semua tarikh dan juga lokasi untuk sambutan Hari Koperasi Negara 2016. Silakan. Kita akan memula dengan wilayah persekutuan pada 21 hari bulan nanti di Medan Tuanku, dan di hari tersebut sebanyak 50 gerai kita akan buka. Dan menariknya di kawasan Medan Tuanku itu terdapat 16 koperasi di sekitarnya. Jadi seolah-olah kita melaksanakan Hari Koperasi Perangkat Wilayah Persekutuan di kawasan yang sekelilingnya sudah terdapat 16 koperasi. Kemudian kita akan bergerak ke negeri-negeri lain. Yang terakhir nanti adalah pada 20 Ogos di Kelantan. Jadi antara itu terdapat sambutan pada 6 hari bulan di Terengganu, 4 hari bulan di Terengganu, 6 hari bulan di negeri-negeri Perak sebagainya. Kita ada senarai-senarai nanti, insyaAllah. Kita akan kemukakan, wawarkan. Dan ini menjangkau sambutan di seluruh negara, tetapi pada kali ini sambutannya adalah di pihak negeri. Jadi setiap negeri akan menganjurkan sambutan yang tersendiri dan setiap koperasi yang berpusat di negeri itu akan datang. Tujuannya adalah supaya outreach yang lagi besar, dan lebih banyak koperasi yang boleh mempamerkan produk mereka, interaksi dengan masyarakat keliling akan lebih meluas, dan impaknya yang kita harapkan adalah penyebaran maklumat tentang maklumat tentang koperasi ini akan menjadi lebih besar, lebih meluas, dan mungkin lepas ini lebih ramai orang yang akan menyertai koperasi ataupun menubuhkan koperasi itu sendiri, insyaAllah. Koperasi ini tidak mengira doktor di kawasan luar bandar, di kawasan bandar, semua kawasan diliputi oleh koperasi. Boleh diliputi oleh koperasi. Dan penubuhannya juga agak mudah? Terlalu mudah. Kita akan bantu, SKM akan bantu penubuhan tersebut. Kita di setiap negeri kita mempunyai pejabat, malahan di setiap daerah pun kita ada pejabat-pejabat yang pada bila-bila masa bersedia untuk membantu penubuhan dan pembangunan koperasi itu sendiri. Baik, terima kasih doktor kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Sama-sama. Dan kita ucapkan selamat menyambut Hari Koperasi Negara 2016. Dan inilah dia ucapan kita juga untuk keseluruhan warga koperasi di luar sana. Saya kira sama ada anda daripada kawasan bandar, luar bandar, datanglah ramai-ramai dan tunjukkan bahawa anda merupakan ahli koperasi yang benar-benar ingin memajukan koperasi masing-masing. Ini merupakan satu saranan daripada Suruhanjaya Koperasi Negara yang sebenarnya akan membantu dalam penubuhan koperasi-koperasi di seluruh Malaysia. Jadi itulah dia sedikit sebanyak tentang sambutan yang sudah pun masuk kali ke-16 dan begitu lama sebenarnya sejarah koperasi di Malaysia sejak 1920.